Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Shalom. 各位亲爱的弟兄姐妹们平安。 Saudara, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu kelima, kita menjalankan ibadah online streaming seperti ini di rumah masing-masing. 不知不觉，我们这样的直播在线的崇拜已经进入第5个礼拜了。 Bagaimana keadaan saudara di rumah? 你今天在家里的情况如何？ Kami doakan kita semua dalam keadaan baik, diberkati dan dilindungi Tuhan. 我们为每一个人祷告，希望神与我们同在，给我们每个人情况都是在非常好的情况之下。 Nah saudara, minggu lalu kita baru saja merayakan hari kemenangan, Kristus bangkit dari antara orang mati. 上主日，我们刚刚庆祝耶稣的复活，我们庆祝复活节。 Saya percaya perayaan Paskah tahun ini merupakan sebuah perayaan yang paling tidak terlupakan di dalam sepanjang sejarah kehidupan kita. 我相信今年我们庆祝复活是非常难忘的一次， Karena kita merayakannya di rumah masing-masing. 因为我们是在每个人的家里自己举行的。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, jikalau kita mengikuti alur tema mimbar gereja kita sejak Minggu Palem hingga saat ini, 如果我们看我们教会的主题，从棕树主日开始， pada saat Minggu Palem itu bertema Kristus datang bagiku. 我们在棕树主日的时候是基督为我而来。 Nah pada Jumat Agung tema yang kita angkat ialah Kristus mati bagiku. 受难日的时候，我们的主题是基督为我而死。 Dan pada perayaan Paskah minggu yang lalu, saudara, tema kita adalah Kristus di hadapanku. 然后我们在复活节的主题就是基督在我前头。 Nah hari ini sebagai kelanjutan dan bisa dikatakan juga sebagai akhir dari seri ini, kita akan merenungkan bagaimana Kristus hidup di dalam aku. 接下来就是这个系列的最后一节，就是基督在我里面活着。 Bagaimana Kristus yang telah datang, mati, bangkit bagi kita itu, sekarang itu ada hidup, hadir di dalam kehidupan kita. 耶稣如何为我们而来，为我们复活，现在我们活在基督里面。 Untuk itu saya akan membacakan firman Tuhan saudara yang diambil dari surat Galatia, pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. 我们要来看一处经文，就是在加拉太书的2章19、20节。 Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 akan dibacakan dulu dalam bahasa Indonesia dan kemudian nanti akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼文读一遍，然后我们用中文再读一遍。 Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 加拉太书2章19、20节，我因律法就像律法死了，叫我可以向神活着。我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。 Mari sebelum lebih jauh kita merenungkan bagian ini, saudara, kita kembali bersatu di dalam doa. 我们还没有继续默想神的话语之前，让我们先低头默祷，我们一起祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. 父神啊，我们要感谢你，你何等的爱我们。 Engkau rela meninggalkan surga mulia untuk datang menyelamatkan kami dari murka Allah. 你愿意撇下天上荣华，来到世间，来担当神的愤怒， Untuk memberikan kepada kami hidup yang baru. 好让我们得到新生命， Untuk memberikan kepada kami pengharapan yang baru. 好让我们得到新盼望。 Dan kami juga bersyukur ya Tuhan. 主，我们也要感谢你。 Walaupun pada hari ini kami tidak dapat melangkahkan kaki kami untuk datang ke rumah-Mu beribadah. 虽然今天我们不能够跨步走到主你的圣殿向你敬拜， Tapi Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat bersama-sama beribadah melalui streaming ini. 可是你仍然给我们一个机会，让我们能够在线有一个崇 Kiranya 拜。 Roh-Mu yang kudus ya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. 愿圣灵你掌管我们的心思意念。 Ketika kami rindu mendengar suara-Mu,
当我们刻想你的话语的时候， biarlah suaramu kembali itu meneguhkan hati kami, menguatkan kami. 让你的话语再次的激励我们、坚固我们。 Karena itulah yang kami butuhkan pada saat-saat seperti 为 ini. 这个时期，我们最需要的就是你的话语。 Berkatilah kedua hamba-Mu ya Tuhan. 主啊，求你恩膏你两位仆人使女， Pakailah sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan. 使用他们成为荣耀你的器皿。 Berkata-katalah oleh sebab kami anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengar firman. 主啊，请你对我们说话，因为我们成为你的儿女，我们已经预备好心要聆听你的话语。 Oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告是奉靠主耶稣基督的名祈求， Amin. 阿门。 Saudara sekalian yang kasih Tuhan, sebelum dunia dilanda wabah pandemik virus corona tahun ini, 2020 ini, maka tahun lalu, saudara, tahun 2019 bisa dikatakan adalah tahun bencana bagi dunia penerbangan. 我们今年有这个新冠病毒蔓延，可是呢，我们知道吗？去年2019年有一个空难，差不多有好几次的空难发生。 Bagaimana tidak, oleh karena dalam satu tahun 2019, saudara, terjadi kira-kira ada 20 insiden pesawat jatuh. 怎么不会说空难的一年呢？因为我们在2019年整年里面有超过20架的飞机坠落了。 Bahkan sampai menyebabkan salah satu produsen pesawat terbesar di dunia, Boeing, itu harus menarik salah satu jenis pesawat yang baru diedarkan oleh mereka. 所以这个制造飞机的最大的公司波音，甚至要把它所出的新产品要把它撤开。 Dan total jiwa oleh karena kecelakaan pesawat di tahun lalu itu ada 280 orang. 丧命的差不多有200多人。 Dan salah satunya yang menarik bagi saya, saudara, adalah insiden kecelakaan pesawat Rusia yang maskapai Aeroflot nomor penerbangan 1492. 我很吸引我的一个空难呢，就是俄罗斯的一个飞机 Aeroflot 它的空难。 Jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 5 Mei 2019. 它是在2019年5月5日发生。 Pesawat ini dijadwalkan untuk terbang dari Moskow ke kota Murmansk dalam waktu kira-kira 2,5 jam. 就是从莫斯科要飞到莫斯曼这个城市，差不多要2个半小时的飞行。 Nah, ketika pesawat itu baru saja take off dan dalam posisi terus menanjak climbing, saudara. 这个飞机刚刚起飞，他们还在往上升的时候， Tiba-tiba pesawat itu dihantam oleh petir yang sangat kuat sekali. 结果突然间来了很大的闪电，击打这架飞机。 Sebetulnya semua pesawat itu sudah aman sebetulnya untuk menghadapi serangan dari petir. 这个飞机的设备呢都非常安全，可以克服这个雷打的。 Namun entah mengapa dahsyatnya petir di saat itu menyambar pesawat ini sehingga pesawat ini kehilangan seluruh fungsi elektrikalnya. 这个雷声，这个闪电太大的，影响到它整个电子操作的影响。 Bahkan juga di mesin, salah satu mesinnya itu terjadi ledakan sebanyak 3 kali yang suara yang sangat dahsyat sekali. 它一个引极器呢，在那边发生爆炸，甚至有3次的炸声。 Dan menyebabkan pilot pada saat itu dengan sekuat usahanya, dengan manual, saudara, dia mencoba untuk membalikkan lagi pesawat itu ke bandara Moskow dan menjalankan prosedur pendaratan darurat. 所以这个飞行员呢，他就马上做一个决定，他要马上转回莫斯科，要做紧急降落。 Nah, karena pada saat itu banyak sekali sistem kendali yang tidak bisa lagi digerakkan. 因为那时候他要操作的东西很多失灵了。 Maka pada saat pendaratan itu terjadi, saudara, itu terjadi pendaratan yang sangat keras sekali. 所以他降落的时候失去控制，所以他抨击得很大很重， Sampai ada roda pesawat yang tercopot dari pesawatnya. 甚至飞机的轮胎都飞过到很远的地方。 Yang menyebabkan salah satu sayapnya itu akhirnya menyangga posisi pesawat dan bergesekan dengan runway. 那飞机因为不平衡，它的机翼呢就偏向那个跑道，然后就刮了那个跑道这样走。 Nah, masalahnya, saudara,
tangki bensin pesawat itu ada di bawah sayap. 然后我们知道，它的那个飞机的汽油就是刚好在这个机翼下， Maka seketika itu juga meledak. Bensin itu semua terbakar, saudara. 这个汽油箱就马上的爆炸了， Dan asap kebakaran pun mulai masuk ke dalam kabin pesawat. 所以这个烟雾就飞进机舱里面。 Dan pada saat pesawat itu bisa berhenti total, 当这个飞机终于停下来的时候， sebetulnya penumpang yang berjumlah 78 orang itu hanya perlu 50 detik, kurang dari 50 detik untuk semuanya bisa keluar dengan selamat dari pesawat itu. 里面的乘客有78名，他们应该不到50秒的时间，每个人都能够顺利离开这一架飞机。 Para pramugari terus berulang-ulang berkata, evacuate, keluar, selamatkan diri, jangan lagi melihat kanan kiri, terus keluar. 然后空姐呢一直在吩咐他们赶快撤离飞机，赶快撤离飞机，赶快离开。 Namun anehnya saudara, pada saat itu ketika semua pintu darurat semua sudah dibuka saudara, penumpang malah merasa penting untuk mencari barang-barang bawaan mereka daripada buru-buru langsung harus keluar menyelamatkan diri. 很不可思议的一件事情，乘客呢不是赶快往那个紧急出口冲出去，他们到处去找自己的皮箱在哪里。 Sampai-sampai sebuah surat kabar ternama di Amerika, New York Times, itu menjadi headline di dalam surat kabar mereka yang berkata, kenapa harus menyelamatkan barang bawaan dalam kondisi kritis seperti ini? 纽约时报是在美国最有名的一个报纸，他写了头条新闻，为什么要在撤离这个飞机的时候还要去抓住你的行李箱呢？ Karena gerakan seperti ini, saudara, tentu menghalangi orang-orang yang di dalam itu untuk keluar pada saat itu. 因为你站着去找你的行李箱的时候，你就拦住了别人不能够通过，要走出去那个紧急的出口。 Singkat cerita, saudara, akhirnya lebih dari 70 detik untuk orang-orang bisa keluar. 结果需要每一个人离开这个飞机的时候呢，需要差不多70秒的时间。 Tapi siapa sanggup dalam keadaan panik menahan nafas di dalam kabin yang penuh asap itu lebih dari 70 detik. 你看，飞机满了烟雾，大家都在吸食的时候，你要耐70秒，耐得住吗？ Akibatnya 41 orang pada saat itu tewas 结果有41个人就死在飞机里面， karena mereka terhalang untuk keluar dan mereka kehabisan napas. 他们没有办法再呼吸，因为他们受到拦阻，离不开走到那个紧急出口。 Saudara, ketika membaca atau bahkan saya menonton footage-nya di YouTube akan peristiwa ini, 我甚至在 YouTube 看到他的消息的时候， saya tidak habis pikir dan terus bertanya, 我还是不能够思议， apa sih sebetulnya yang ada di dalam hati dan pikiran mereka pada saat itu? 这些乘客他的心里、他的思想在想什么？ Mengapa dalam kondisi darurat kritis seperti itu, mereka masih bisa berpikir untuk menyelamatkan barang-barang bawaan mereka? 生命危机的时候，他们还想到他们随身带的东西是什么？ Bukannya cepat-cepat menyelamatkan diri untuk juga menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di dalam pesawat itu. Tetapi kenapa mereka harus berjibaku untuk merebut lagi, mencari barang-barang mereka. Dan tanpa memikirkan resiko yang akan ditanggung oleh orang-orang lain. 他们为什么不会去想赶快找紧急出口，赶快离开？你后面的人也是可以跟着离开。他们为什么在那边争先恐后的赶快去找每个人的行李？ Apa yang ada dalam pikiran mereka? 到底他们在想什么？ Apa yang ada dalam hati mereka? 他们心里在想的是什么？ Apa yang lebih berharga daripada jiwa manusia yang mereka coba untuk selamatkan? 他们比灵魂更贵重的东西是什么呢？ Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita adalah apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. 我们成为何等样的人，就是我们心中所想的人。 Jika yang ada dalam pikiran kita adalah harta kekayaan dunia, maka itulah yang terus kita perjuangkan selama kita hidup dalam dunia ini. 我们心中想的是财富的话，我们活的一生当中就是为财富而奋斗。 Jika yang ada di dalam hati kita adalah kehormatan, pujian dan kebanggaan diri, maka itulah yang terus-menerus akan kita coba buktikan dan perlihatkan kepada orang-orang lain.
如果我们追求的是我们得到人家的赞赏，我们得到人家的虚荣，我们得到人家的夸赞，那我们就一生在追求这些。 Jika yang ada di dalam hidup kita adalah kesenangan, kepuasan, kebahagiaan duniawi, maka itulah yang akan kita kejar selama kita hidup di dalam dunia. 如果我们追求的是属世的一切福乐、一切的享受、一切的满足的话，那我们一生就是在追求这一些。 Saudara, kita adalah apa yang ada di dalam diri kita. 我们是何等样的人，就像我们心里面所想的是什么。 Ini juga yang terjadi pada diri Rasul Paulus, saudara. 使徒保罗他也是这样子， Sebelum ia mengenal Tuhan Yesus, 他还没有相信主耶稣之前， isi kehidupannya adalah hukum Taurat. 他生命他心里所想的就是律法。 Ia dikatakan lahir sebagai orang Yahudi asli. 他身为真犹太人， Dan sebuah pencapaian tertinggi kalau orang dilahirkan sebagai Yahudi adalah hidup taat dan menjalankan dan membela hukum Taurat seumur hidupnya. 如果你要人家称为你是真犹太人的话，你是犹太人，是活在律法之下，遵守律法，而且是辩护律法。 Namun ketika Paulus bertemu dengan Kristus dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, 可是当保罗他往大马士的路上遇见耶稣的时候， dia mendengar suara dari langit berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? 他听到从天上的声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？” Pada saat itu mata jasmaninya langsung buta, saudara. 他的肉眼就瞎了， Tapi mata rohaninya dicelikan. 可是他的心眼明亮了。 Dia pikir selama ini apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang menyenangkan Allah. 他认为他一辈子所做的一定是讨神喜悦， Namun ternyata ia malahan sedang menyakiti hati Allah. 可是他伤透了神的心， Ia melukai hati Tuhan. 他让神的心破碎， Karena ia sedang menganiaya tubuh Kristus, yaitu jemaat komunitas mula-mula yang ada di Damsyik. 因为他在逼迫主的肢体，他要往大马士去攻击基督徒。 Disitulah ia sadar, saudara, bahwa hukum Taurat tidak bisa melepaskan dirinya dari kuasa dosa yang melekat di dalam hidupnya. 在那时候，他觉悟了，律法不能够解决他心中的罪权。 Dia baru sadar agama terbaik pun tidak dapat menyelamatkan dia dari kuasa dosa. 他才知道，最好的一个宗教也不能够解决他心里面的罪恶。 Itu sebabnya ia berkata, aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? 所以他就说：“我真是苦啊，谁能救我从这个取死的身体呢？” Tapi puji Tuhan ketika Tuhan Yesus Kristus hadir di dalam kehidupannya. 可是感谢主，当神在他的生命中出现的时候， Maka hal pertama yang dimatikan dalam dirinya adalah Allahnya yang dahulu, yaitu hukum Taurat. 所以被钉死在他心里面的是什么呢？就是他一向来所崇拜的律法。 Itu sebab di ayat yang ke-19 dikatakan, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Aku telah disalibkan dengan Kristus supaya aku dapat hidup bagi Allah. 所以我们在加拉太书2章19节，他就说：“我因律法就像律法死了，叫我可以向神活 Saudara 着。 sekalian dikasihi Tuhan, inilah juga yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. ”这就是我们每个人生命当中一定要有这样的经历。 Ketika Kristus hadir di dalam kehidupan kita, maka yang pertama-tama terjadi adalah hidup kita adalah hidup yang berkemenangan dari kuasa dosa. 如果基督已经活在我们里面的话，我们就会活出一个得胜的生命，胜过罪恶权势的生命。 Bahwa manusia lama kita, semua yang kita anggap penting, mimpi-mimpi kita, hasrat-hasrat kita, semua kita matikan dan telah kita salibkan bersama-sama dengan Yesus. 我们信了基督的时候，我们定死了一切我们的欲望、我们的梦想、我们所要追求的、我们的财富，我们都定死了。 Sehingga dosa tidak lagi menguasai hidup kita. 罪的权势不能够再掌控我们的一生。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pandemik wabah corona ini menyebabkan banyak kerugian di seluruh dunia. 各位弟兄姐妹，这个新冠病毒的疫情蔓延，让很多方面的人都受到很大的损害， Kita semua rugi. 我们都损失了很多， Banyak kesempatan-kesempatan hilang. 很多很好的机会破灭了。
ratusan ribu sampai saat ini saudara, korban jiwa di seluruh dunia. 数十万的人，全世界的统计人数，我们知道已经丧命了。 Sekarang akhirnya semuanya harus diam, berada di rumah masing-masing. 这个时候，每个人就要安居在家里。 Namun di tengah-tengah kerugian besar ini saudara, ada orang-orang yang mau mencoba melihat dari perspektif, dari sisi yang berbeda. 虽然面对那么多的损失，可是有些人他们要从很正面的角度来看这件事， The bright side of the moon. 就是月亮的光明一面， Mendapatkan hal positif yang terjadi disebabkan oleh wabah ini. 就是从这个瘟疫当中，我们要得到的好处是什么？ Ada yang berkata polusi udara di seluruh dunia ini menjadi berkurang dan udara menjadi lebih segar. 有人说，第一，我们已经得到新鲜的空气、清新的空气，因为空气污染减少了。 Bumi sedang memulihkan dirinya sendiri. 我们地球正在修复自己。 Banyak yang melihat sungai-sungai menjadi lebih bersih, ikan-ikan itu makin banyak. 很多人看川流、河流都很清澈，鱼也特别多了。 Binatang-binatang yang tadinya sudah sulit sekali ditemukan pada zaman ini kemudian kembali mudah terlihat di sana-sini. 很多动物我们在这个时代很少见了，现在又出现了。 Wah, katanya corona ini mendatangkan kebaikan juga bagi umat manusia. 他们就说，这个新冠病毒带给人家也有好的一面。 Di zaman yang sangat sibuk ini, orang kemudian dipaksa untuk berhenti, stop, dan harus stay, berkumpul di rumah masing-masing. 在这个繁忙的世界里面，突然间要我们每个人停下来，要每个人住在这里家里，安居在家。 Lebih banyak waktu di rumah dan memulihkan family time yang katanya saat ini sudah menjadi hal yang langka bagi keluarga-keluarga. 要我们做什么呢？修复我们的家庭时间，因为现在家庭时间是少了又少了。 Bahkan dikatakan akibat wabah ini saudara, orang-orang kemudian kembali berbondong-bondong mencari Tuhan. 我们也听到很多，因为有这个瘟疫的话，他们来追求上帝， Corona membawa pertobatan saudara. 他们在那边蜂拥的悔改。 Semua orang mengajak umatnya untuk berdoa. 每个教会呼吁所有的信徒一起祷告， Berdoa bagi pemulihan, kesudahan dari wabah ini. 祷告上帝来重建、来修复这个国家。 Sehingga ada yang beranggapan bahwa sebenarnya virus ini adalah obat, adalah cure bagi permasalahan umat manusia abad 21 ini. 所以有人认为，我们这个21世纪很多毛病，就是借助这个新冠病毒蔓延得到医治。 Saudara sekalian kasih Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Akan tetapi corona tidak pernah menyelesaikan masalah terbesar umat manusia, saudara. 可是呢，这个新冠病毒解决不了人类最大的问题， Corona tidak pernah menyelesaikan dosa. 因为新冠病毒解决不了罪恶的事。 Betul, corona sementara waktu berhasil merubah pola kehidupan kita. 没有错，这个瘟疫能够改变了我们的生活方式。 Tapi apakah perubahan ini menjamin saudara hidup kita bebas dari kuasa dosa? 难道它就能够给我们免罪吗？ Betul, menjadi banyak keluarga berkumpul di rumah. Kita menjadi banyak waktu dengan keluarga. 虽然我们有很多的时间留在家里跟家人在一起， Tapi apakah waktu yang banyak dengan keluarga menjamin hubungan keluarga itu harmonis? 我们有那么多的时间，是不是可以证明我们就可以保证我们就能够跟家人很和谐、很和睦的相处呢？ Atau malah sebaliknya, banyak pertengkaran-pertengkaran keluarga terjadi pada saat-saat sekarang ini. 或者反过来，那么多的时间也增加了更多的争吵？ Apakah dengan banyak waktu di rumah itu menghalangi kita untuk melakukan dosa? 我们有那么多的时间留在家里，是不是给我们犯罪的机会也多？ Atau justru sebaliknya, banyak waktu di rumah membuat kita makin banyak waktu untuk memikirkan dan melakukan dosa? 我们有那么多的时间，我们可以胡思乱想，往不好那一方面去想。 Banyak orang saat ini berbondong-bondong untuk mencari Tuhan. 现在很多人蜂拥的去寻找耶稣， Apakah itu sungguh-sungguh pertobatan yang sejati? 然后他们这个时候是不是真心的悔改呢？ Atau hanya menjadikan Tuhan sebagai alat
untuk menyukseskan agenda-agenda pribadi, kepentingan kita. 或者是在利用上帝来成就他的一切工作计划。 Ini membuktikan saudara betapa hidup kita telah dikuasai oleh dosa. 这就证明我们的生命是被罪恶辖制， Dan corona tidak pernah menyelesaikan dosa. 新冠病毒解决不了罪恶。 Dan puji syukur kepada Tuhan 我们 oleh karena 感谢 kasih-Nya. 神，因为他的爱， Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa. 他来到人间，为了解决我们人类的罪恶。 Dengan hadirnya Kristus di dalam hidup kita, maka kuasa dosa dapat dikalahkan. 因为主耶稣在我们里面，所以罪的权势就被他打败了。 Mari kita salibkan hidup yang lama kita bersama-sama dengan salib Kristus, saudara. 各位弟兄姐妹，让我们把我们的老我钉死在十字架上。 Hasrat hidup kita, impian-impian yang lama kita, mari kita salibkan itu semua bersama dengan salib 我们 Kristus. 过去的欲望，我们过去的梦想，我们就把它钉在十字架上， Supaya hidup kita berubah. 让我们的生命改变。 Yang sebelumnya terus melayani hasrat hawa nafsu 过去随从我们的私欲， yang fana dan binasa ini. 这个是短暂灭亡的。 Sekarang berubah menjadi sebuah hidup yang melayani Tuhan, yang berhasrat untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. 现在我们改过来，我们来侍奉上帝。我们就是有一个想望，要侍奉荣耀主。 Yang kedua, saudara, 第二点， ketika Kristus ada di dalam hidup kita, 如果基督在我们里面的话， maka hidup yang kita jalani sekarang adalah hidup dalam iman kepada Kristus yang mengasihi kita. 我们就活在对爱我们的基督里面有信心。 Paulus berkata di dalam ayat yang ke-20 dari Galatia pasal yang kedua ini, hidupku kini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging, ialah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya bagi aku. 保罗在加拉太书这样说：现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活。他是爱我，为我舍己。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami hidup yang baru, kita tidak langsung naik ke surga. 各位亲爱的弟兄姐妹，我们如果信了主耶稣，我们得到新生命，不是说把我们马上接到天堂去， Melainkan kita masih hidup dalam dunia ini untuk menghadapi semua hal, pergumulan-pergumulan, masalah, persoalan, bahkan krisis yang terjadi di dalam dunia ini. 神让我们存留在这个世界上，我们还要面对世界的一切问题、危机挣扎。 Tetapi hidup yang baru ini, saudara, haruslah kita jalani dengan sebuah iman bahwa Kristus, Yesus adalah Tuhan kita itu Dia mengasihi kita. 可是我们这个新生命要怎么度过呢？我们就要信靠一位我们的主耶稣基督，因为他是爱我们。 Iman kepada Yesus yang telah memberikan nyawanya bagi kita. 我们对那为我们舍命的基督要有信心。 Inilah keunikan kepercayaan iman kita, saudara. 这就是我们的信仰的不同。 Ketika agama-agama lain berbicara mengenai iman kepada Allah yang besar, yang maha kuasa. 如果别的宗教说我们信奉一位伟大的神， Tapi satu-satunya hanya iman Kristen yang percaya, yang berkata kita percaya kepada Allah yang mengasihi umatnya, bahkan telah memberikan nyawanya melalui penebusan Kristus. 唯有我们的信仰是说我们相信那一位基督，他是爱我们、为我们舍己的神。 Inilah kekuatan kita ketika kita menghadapi situasi dan masalah apapun yang terjadi. 所以我们面对任何情况、任何遭遇，我们都有这个力量。 Inilah sumber damai sejahtera kita, saudara. 这个是我们平安的泉源。 Mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita, sangat melegakan kita. 因为我们如果知道我们的神是非常爱我们的话，我们会觉得非常的心安。 Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 在马太福音11章28、29节，耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就可以使你们得安息。” Saudara sekalian, ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, kita mengalami kegelisahan,
mengetahui bahwa ada orang di pihak kita yang mendukung kita, itu sangat menguatkan kita. 各位弟兄姐妹，当我们处在非常困苦、非常难过、非常焦虑的时候，我们知道有人在我们旁边陪着我们的话，我们会觉得非常的安心。 Saudara menghadapi hidup yang begitu ketat, keras, dengan kompetisi, persaingan-persaingannya saudara. Tapi mengetahui kalau ada keluarga, orang tua, anak, istri, suami yang mengasihi kita, mencintai kita, itu adalah kebahagiaan seumur hidup kita. 你在外面工作，碰到非常激烈的竞争，非常多的压力，可是你知道，在家里面有妻儿爱你、支持你，你得到了很大的力量。 Saya mungkin pernah bercerita ketika saya pacaran dulu saudara dengan seseorang yang adalah istri saya sekarang. 我曾经讲过这个故事吗？就是以前我在谈恋爱的时候，就是我的女朋友，现在是我的妻子。 Saya pada saat itu mengendarai sepeda motor dan kami menuju jalan pulang 我是骑摩托车载她的，我们是往回家的路程走。 karena sudah malam saudara. Itu kemudian terjadi tiba-tiba hujan yang besar dengan anginnya. 因为晚上了，突然间下了大雨，又刮风。 Nah, pada saat itu saudara, di motor saya itu hanya ada satu jas hujan. 在我的摩托车呢，那个雨衣只有一件而已。 Kami berhenti sejenak dan saya mengeluarkan jas hujan itu dan saya tentu saudara ya, saya berikan untuk dia pakai. 因为我们就停下来了，我当然把那雨衣让给他让给他穿。 Tapi dia berkata, jangan, kamu saja yang dipakai karena kamu di depan. 他说不用不用，你坐在前面的，由你来穿好了 Saya。katakan, nggak apa-apa, kamu yang pakai. 我说没有关系啦，就让你穿。 Dia katakan, enggak, kamu aja yang pakai, nanti kamu pilek, kamu flu. 他说不用不用，你穿好了，等下你感冒。 Saya katakan, tidak apa-apa, yang penting kamu tidak kenapa-napa, kamu saja yang pakai. 我说没有关系，只要你没事就好，你还是穿上。 Akhirnya dia pakai juga saudara. 最后还是他穿上了。 Dan karena malam itu jalan agak sepi, hujan deras, kami tidak berteduh lama, kami melanjutkan perjalanan walaupun hujan angin yang keras itu. 因为很晚了，而且我们没有办法再停留在那边等雨停，我们还是冲过去，虽然刮了很大的风雨。 Namun hujan angin yang keras itu saudara, saya tidak merasa susah, saya tidak merasa gelisah menghadapi itu semua. 虽然大风大雨，可是我心里面不会焦虑， Malah sebaliknya saya merasa bangga saudara. 我而且觉得自豪。 Pacar saya hanya duduk di belakang diam saja. 虽然我的女朋友坐在后面没有作声， Tapi mengetahui bahwa saya dikasihi dia, saya dicintai dia saudara. Itu adalah kekuatan saya menghadapi ini semua. 可是我知道后面的那个人很爱我，我就提起精神往前冲。 Mengetahui bahwa Allah pencipta alam semesta, Allah yang besar itu adalah Allah yang mengasihi kita saudara. 如果我们知道爱我们的那一位是创造宇宙万物的神， Kalau nyawanya saja diberikan untuk kita, berarti kita ada di dalam hati Tuhan saudara. 如果他愿意舍命为了我们的话，表示说我们是他的心上人， Itu berarti kita begitu dikasihi, dicintai oleh Tuhan. 他是何等的爱顾我们， Itulah kekuatan dan penghiburan terbesar di dalam kehidupan kita. 所以我们一生当中我们就得到那么大的力量。 Kalau nyawanya saja yang begitu berharga diberikan kepada kita. 他愿意舍命给我们的话， Ia tidak sayangkan, tapi ia berikan kepada kita. 他不保留的，完全的摆上。 Maka apakah ada hal-hal lain lagi yang begitu penting yang kita minta daripada Tuhan? 难道还有什么东西我们跟他要的？ Kalau Kristus ada di dalam hidup kita, saudara. 如果基督在我们里面， Mari hidup yang kita hidupi sekarang di dalam daging ini, mari kita jalani dengan iman bahwa ada Allah yang mengasihi kita, yang mencintai kita. 所以我们活在这个肉身的时候，我们要有一个很肯定的信心，就是我们有一位真神，他是爱我们的神， Itu melegakan kita. 会让我们非常的安心， Bahkan itu menguatkan kita untuk menjalani kehidupan ini. 也能激励我们往前走我们的人生道路。 Yang ketiga, yang terakhir. 第三点也是最后一点， Ketika Kristus ada hadir di dalam kehidupan kita, 当基督在我们里面的时候，
maka sekarang hidup kita adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. 我们的生命是满有盼望的生命。 Saudara sekalian kasih Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， Kristus telah bangkit, 基督已经复活， kuasa maut telah dikalahkan. 使的权势已经被他战胜了。 Marilah sekarang kita dengan penuh ucapan syukur kita menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan. 我们要满有盼望的，我们要满有感恩的心，走完我们的一生。 Kristus yang telah bangkit itu sekarang ada di dalam hati kita menggantikan hidup kita yang lama. 因为那复活的主，他现在活在我们里面，他代替我们担当我们的罪， Itu sebabnya kita tidak lagi takut dengan kematian. 所以我们就不再惧怕死亡。 Sebab manusia lama kita telah kita salibkan bersama-sama dengan Tuhan, telah mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 因为我们与基督同定在十字架上了， Dan Kristus telah mengalahkan maut. 因为基督已经战胜了死亡。 Paulus berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 所以保罗说：“是啊，你的死亡权势在哪里？是啊，你的毒钩在哪里？ Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. 死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。 Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan 我们 kita. 感谢神，借着主耶稣基督给我们得胜有余了。 Karena Kristus yang telah mengalahkan maut itu telah ada di dalam hidup kita. 因为胜过死亡的基督已经在我们里面了， Maka kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan hidup yang kekal. 我们已经得到救恩，得到永生的确据。 Dan keselamatan ini adalah ya dan pasti oleh karena semua dikerjakan oleh Tuhan sendiri. 这个救恩是肯定的，是确实的，因为是基督本身完成的。 Kita tidak perlu lagi takut dengan kematian. 我们不再惧怕死亡， Tetapi dengan penuh pengharapan menyongsong hari depan kita dengan penuh sukacita. 我们要有盼望的心，迈向我们前面的道路。 Dalam minggu ini Presiden kita telah mendeklarasikan bahwa wabah corona telah menjadi bencana nasional. 这个礼拜，我们的总统他已经宣布了，这个新冠病毒这个瘟疫是叫做国家灾难。 Ini berarti bahwa wabah ini saudara telah menyebabkan banyak kerugian di negara kita, kehancuran bahkan jiwa-jiwa yang mati. 因为这个灾难临到我们的国家，造成了很多人死亡，造成了很多的损失。 Tapi tahukah saudara, bencana hidup sesungguhnya bagi manusia adalah jikalau selama hidupnya dia tidak pernah kenal dengan Tuhan Yesus. 可是你知道吗？人生的灾难是什么？人生的灾难就是他一生当中他不认识那一位基督耶稣。 Orang yang paling sedih dan malang hidupnya adalah orang yang pernah hidup dalam dunia dan tidak pernah mendengar akan kuasa kebangkitan Kristus. 最可怜的一个人是什么呢？就是他活在世上的时候，他从没有听过基督复活的福音。 Orang yang menjalani hidupnya dengan sesuka hatinya dan hanya menunggu saat kematian itu menjemput mereka. 他活在世上，随心所欲，等死亡来迎接他。 Dan itulah nasib akhir hidup mereka. 这就是他人生的结局。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Kristus telah bangkit atas kematian. 各位亲爱的弟兄姐妹，我们的耶稣已经从死里复活。 Marilah kita isi kehidupan kita dengan sebuah kehidupan yang penuh pengharapan. 我们要如何充实我们的人生呢？我们就有满有盼望。 Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. 我们活着是为了荣耀上帝， Pada saat-saat seperti ini bertekunlah di dalam doa, saudara. 所以我们在这个时期，我们要恒心祷告， Rajinlah membaca firman Tuhan. 我们要好好读圣经， Karena melaluinya Tuhan pasti akan memberikan hikmat bijaksana untuk kita supaya memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan pada saat-saat seperti ini. 因为圣经里面告诉我们，它是给我们智慧，让我们能够去分辨，让我们去做决定，我们应该做的是什么， Kita mengisi hidup kita dengan mengerjakan hal-hal yang bernilai kekal. 让我们充实我们的生命，让我们生命得到永恒的价值， Sehingga hidup kita penuh dengan arti. 让我们生命有内涵、有意义。 Ketika kita hidup dapat menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. 当我们的生命能够讨神喜悦，能够侍奉主，能够荣耀主的时候， Itulah berkat terindah di dalam kehidupan kita. 这是我们一生当中最美的祝福。 John Stott pernah berkata, John Stott 曾经这样说：
Kematian bagi kita orang percaya adalah sebuah pintu gerbang untuk mengalami kuasa kebangkitan Allah. 对信主的人来说，死亡是一往通往天堂的一道门。 Untuk mendapatkan hidup yang lebih hidup lagi daripada hidup yang sekarang kita sedang jalani. 因为我们会得到比现今的生活更美好的生活。 Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， apakah Kristus yang telah bangkit dari kematian itu telah hadir dalam kehidupan kita? 请问那已经从死里复活的基督已经在你心里面了吗？ Sejauh mana Kristus telah masuk dan menguasai hati kita sehingga kita kemudian dibentuk semakin serupa dengan Dia. 基督在你心里面进入了多深的地位，然后如何塑造了你的生命呢？ Atau jangan-jangan saudara, 或者 kita masih membiarkan Tuhan Yesus mengetuk di depan pintu hati kita. 我们还让主耶稣在门外叩门？ Seperti Wahyu pasal yang ketiga ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk untuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. 好像在启示录3章20节这样说：“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音的，就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。” Menghadapi situasi seperti ini ketika kita gelisah, kita takut, kita putus asa, maka Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hati kita dan berkata, damai sejahteraku, ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku, ku berikan bagimu, dan apa yang ku berikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah takut dan gentar hatimu. 所以耶稣就对我们说：碰到这样的危机、瘟疫的时候，我在你的心门外叩门，要将平安给你，要将平安给你，因为我给你的平安不是世界能够给你的，我给你的平安是给你心里面得到真正属天的平安。 Ketika kita tersakiti, ketika kita merasa disakiti, saudara, dilukai, sulit sekali kita untuk mengampuni, kita merasa terhina, tidak dihargai. 当我们的心受伤害的时候，有时候我们真的是很难去饶恕人家，很难去忘掉。 Tuhan Yesus sedang mengetuk di depan pintu hati kita dan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 耶稣在你的心门外叩门，耶稣呼唤你说：“去爱你的敌人，为你的敌人祷告。” Ketika kita masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan, 我们面对很多的试探的时候， Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita dan berkata, mengapa kamu tidak berseri jika engkau berbuat baik, tapi jika engkau berbuat tidak baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. 可是当我们犯罪的时候，我们受到种种试探的时候，耶稣也是在心门外叩门。他说：“我在你的心门外叩门，我要通知你一件事情，就是你为什么变了脸色呢？你为什么发愁发怒呢？罪恶在你的心门外，在恋慕你，你要制服他。” Saudara, apakah kita sudah membuka pintu hati kita dan membiarkan Tuhan Yesus masuk dan hidup di dalam hidup kita? 各位弟兄姐妹，你已经把心门打开了没有？已经请耶稣进来你的心里面没有？ Dalam situasi wabah pandemik seperti ini, saudara, biarlah kita disadarkan bahwa semua keindahan dunia adalah fana. 我们今天面对这个新冠病毒的瘟疫蔓延的时候，我们看到世上的一切荣华富贵都是短暂的。 Mari kita berdoa biar terjadi kebangunan rohani dan itu semua dimulai dari kita sendiri, saudara. 我们一起祷告，让我们的灵复兴起来，从我们开始。 Jangan biarkan Tuhan Yesus berdiri terus mengetuk di depan pintu hati kita. 不要一直让主耶稣站在门外，等候在门外，一直在门外叩门。 Mari kita buka pintu hati kita undang dia masuk ke dalam hidup kita, saudara. 让我们把心门打开，让我们邀请主耶稣进到我们的心里， Agar kuasa dosa dimatikan. 让死的权势被打败， Agar tujuan hidup kita diubahkan. 让我们的人生目标被改变， Agar kita dapat merasakan hidup
yang dikasihi oleh Tuhan. 让我们深深感受到被主爱的人生， Dan kita mendapatkan kelegaan dan kedamaian sukacita yang sejati. 我们能够得到非常的安息在主里面。 Dan hidup kita memiliki pengharapan yang kekal. 我们的人生当中有永恒的盼望。 Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, saudara. 愿我们的主耶稣赐福每一个人。 Amin. Mari 阿 kita 门 berdoa. 我们低头祷告。 Ya Tuhan, masuklah ke dalam hati kami. 主啊，求你进来我们的心， Kuasailah hidup kami ya Tuhan. 掌管我们人生。 Khususnya di saat-saat seperti ini ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau. 特别是在这种的情况下，我们非常需要你， Agar supaya kami mendapatkan kekuatan dan kelegaan. 让我们能够得到一个心灵的安息，得到解脱。 Dan menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan. 我们有盼望的走完我们的一生。 Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. 我们为所听到的信息向你感谢。 Materaikanlah di dalam hati kami yang terdalam dan Roh-Mu yang kudus menguatkan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. 主啊，求你将你的话语烙印在我们的心里面，也让我们能够在日常生活上能够实行出来。 Oleh karena kami berdoa dan bersyukur 因为我们的祷告与感谢 di dalam nama Tuhan Yesus 是奉靠主耶稣的名， yang telah menyerahkan nyawanya bagi kami 为我们舍命的主， dan begitu mencintai kami. 何等爱我们的主！ Kami berdoa. 我们奉他的名祷告， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati kita, saudara. 愿神赐福我们每一位。